This call is now being recorded. Dan dan jikalau orang memakai moza itu orang duduk, yakni yang tiada kuasa pergi datang dan naik turun di atas kenderaan sekalipun, maka tak dapat tiada daripada ada moza itu teguh jua yang dapat mengerjakan yang tersebut. Syarat yang kelima tu ialah syarat bahawa adalah moza itu yang teguh, yang kukuh, sekiranya boleh dapat berturut-turut berjalan atasnya. Maka di sini dia katanya, dan jikalau orang memakai moza itu orang duduk. Apa maksud dengan orang duduk? Yakni yang tiada kuasa pergi datang dan naik turun di atas kenderaan sekalipun. Maknanya maka tak dapat tiada daripada bahawa ada moza itu teguh jua yang dapat mengerjakan yang tersebut. Apa pergi datang dan naik turun di atas kenderaan. Jadi maknanya kalau orang tu dia tak boleh berjalan sekalipun, apabila dia pakai khuf, syarat bagi nak harus sapu di atas khuf tu sama dengan orang yang boleh berjalan pakai khuf juga. Maknanya khuf tu kena teguh, kena kuat juga. Bersalahan jika ada moza itu tiada dapat berjalan dengan dia. Nak pakai berjalan pergi datang dengan dia tu tak boleh. Sebab dhaif. Maknanya tak kukuh. Atau sangat luas. Sangat luas tu panggil lega sangat. Sangat luas, mana lega sangat. Kaki tu kecil, moza tu besar. Jadi maknanya tak selesa lah kalau nak berjalan jauh-jauh. Berarti anak-anak pakai selipar mak ayah. Jalan dekat-dekat tu boleh lah. Tapi nak jalan pergi mari tu tak selesa. Atau sangat picik. Maknanya moza tu kecil. Kalau pakai tu jadi ketat sangat. Atau lain daripadanya, daripada sangat luas dan sangat picik. Atau lain daripadanya, lain pada kedua tu, lain pada sangat luas, sangat picik seperti tajam masalah. Jadi nak kalau pakai tu nak jadi berdarah kaki atau nak jadi menecuh pada kaki, jawabnya tiada memadai. Maknanya nak sapu di atas dia tu tidak boleh. Tidak memada untuk nak sapu sebab sebab kalau pakai pun dia tak boleh pakai lamu itu sehari semalam kalau orang bermukim. Kalau nisbah bagi orang musafir pun dia tak boleh pakai sampai 3 hari 3 malam. Sebab tak selesa nak berjalan. Maka dia katanya tiada memadai, maknanya tiada memadai oleh sapu di atas khuf itu. Kerana tiada hajat bagi umpama demikian itu. Kerana tiada berhajat. Yang tak berhajat kita ni bagi ni kepada umpama demikian itu, mana dua moza yang sangat luas atau dua moza yang sangat
picik tadi tu kita tak perlu, kita tak nak pakai. Gitulah. Apabila tak berhajat dan tiada faedah pada mengekalkan dia. Maka tidak ada faedah pada mengekalkan moza tu pada kaki sebab tak selesa nak berjalan. Bahkan jika ada piciknya jadi luas dengan berat berjalan di dalam sedikit perjalanan memadai bahkan dia katanya bahkan jika ada piciknya, picik dua moza. Jadi luas. Dengan berat berjalan. Dengan berat berjalan tu maknanya dengan berat maknanya kita memberati berjalan dalam kasut yang picik tadi. Berjalan tu di dalam sedikit perjalanan, mana jalan tak jauh lah. Dalam sikit perjalanan, mana jalan tak jauh, maka jadi lega balik, jadi selesa balik. Itu memadai, boleh nak sapu. Dia macam setengah-setengah selipar tu, kalau kita beli, awal-awal kita beli tu rasa ketak dengan kaki. Rasa ketak dengan kaki. Tapi kita pakai berjalan boleh 10 jakah, 20 jakah tu, dia jadi selesa balik dengan kaki kita. Jadi terbuka sikit. Tu maksudnya begitu. Jadi awal-awal tu, awal-awal kita beli ke, awal-awal kita kita dapat tu, jadi ketak lah, jadi picik lah dengan kaki kita tu. Rasanya kalau kira tu awal-awal tu jadi tak selesa lah kita nak berjalan. Tetapi apabila kita pakai, berjalan boleh 10 jakah, 20 jakah tu, maka dia akan jadi terbuka, jadi luas. Dengan sebab baru-baru dia tu ketak. Tapi lama-lama tu dia jadi lega. Jadi nak jadi lega dia tu, jadi selesa berjalan tu dalam perjalanan yang tak jauh lah. Maknanya bukan kena berjalan sampai 200-300 jangkah baru nak jadi lega, nak jadi selesa. Bukan. Maknanya berjalan sikit dah jadi selesa, kita berjalan. Maka itu boleh nak sapu. Walaupun awal-awal tu kita katalah tak selesa lah sebab jadi ketak. Tetapi kita pakai berjalan, tak banyak berjalanan, tak banyak berjalan tu kasut jadi lega, jadi selesa pakai. Maka kalau begitu boleh kita nak sapu di atas khuf itu. Yang dulu tu kata kalau picik sangat, kalau luas sangat tu sekiranya kalau luas lah. Kalau picik lah. Membawa pada tak selesa kita berjalan tu, itu tak memadai lah. Dan syarat yang keenam, bahawa adalah moza itu yang menegahkan terus air kepada kaki. Bahawa adalah moza itu menegah terus air, masuk air lah kepada kaki yang lain daripada tempat jahitnya. Lain pada tempat jahit. Maka tiada memadai, tiada menegah terus daripada terus air sebab tenun daripada benang. Ni kalau kasut moza buatan daripada kain tak boleh, sebab kalau kita pakai berjalan dalam air itu, maka akan masuk air itu kepada kaki. Atau
Bul. Apa ya? Hmm. tak tahu makna dia. Tengok dia katanya maka tiada memadai yang tiada menegah daripada terus air. Jadi maknanya kalau tidak menegah daripada masuk air seperti khuf, moza yang dibuat daripada benang, jenis kain atau bul atau barang sebagainya. Saya tak tahu tu bul mana pun. Atau barang sebagainya. Yang tiada menegahkan, tak menahankan air. Jadi kalau kita pakai berjalan dalam air, artinya kita tuang air di atas tu, air akan masuk kena kepada sampai ke kaki. Maka tidak boleh kita nak sapu. Sebab tu jadi jenis tukin tu tak boleh lah. Dan jika ada tenun itu sangat tetalnya. Sekira tiada terus air, memadalah ia. Tetapi kalau tenunan tu rapat sangat, ada menegahkan terus air, memada. Seperti kita katanya kain tu seperti kain yang kain payung. Kain yang dibuat payung. Itu walaupun kain, walaupun benang, tetapi boleh menegahkan air terus masuk kepada kaki. Maka itu dia katanya memadalah. Kalau jenis-jenis benda tu, jenis-jenis kain, jenis macam kain yang diguna buat payung, payung hujan. Lepas tu jahit tu jadi rapat, maka boleh menegahkan air sampai ke kaki, maka boleh kita nak sapu. Hmm. Gitu ya. Dan syarat yang ketujuh, bahawa jangan ada di bawah moza, jangan ada di bawahnya moza yang lain. Yakni dua lapis yang patut yang di bawahnya itu. Maka bagi menyapu atasnya. Maka jika ada ia, tiada memadai menyapu yang di atas. Bahkan jika tiada sampai sapu yang di atas ke bawah pada tempat penjahitnya, nescaya tiada memadai. Jika ada ia kosat menyapu yang di bawah, atau dikosat kedua, atau tiada dikosat akan suatu, maka memadalah. Maka tiada memadai jika dikosat menyapu yang di atas jua. Katanya syarat yang ketujuh bahawa jangan ada di bawah moza yang lain. Di bawahnya, di bawah moza tu moza yang lain. Jadi maknanya jangan ada di bawah, mana lapis sebelah dalam tu.
ada moza yang lain pula. Jadi maknanya masalah kita pakai, katalah pakai khuf, pakai dua moza tu dua lapis. Masalah pakai dua lapis, yakni dua lapis. Nah, jadi masalah nak pakai dua moza yang dua lapis tu boleh. Boleh. Tetapi atas syarat dia lah. Tengok. Dia katanya yakni dua lapis. Lepas tu yang sekali lagi bahawa jangan ada di bawahnya, di bawah moza, ada moza yang lain satu lagi pula. Maknanya begitu. Makna jangan ada dua lapis lah. Jangan ada dua lapis. Tetapi masalah bukan tak boleh nak pakai dua lapis. Kalau kita pakai moza dua lapis, maka ada syarat dia. Nak boleh sapu. Tengok. Dia katanya bahawa jangan ada di bawahnya, bawah moza yang lain. Maknanya dua lapis lah. Yakni dua lapis. Yang patut yang di bawahnya itu. Bagi menyapu atasnya, atas yang di bawah. Macam ni. Jadi maknanya kalau kita pakai dua lapis, lepas tu yang cukup syarat untuk boleh nak sapu tu yang sebelah dalam. Mana yang sebelah luar tu tak memadai untuk nak sapu di atas yang sebelah luar. Kita katanya yang elok lah, yang teguh, yang tak carit, yang teguh, itu sebelah dalam. Yang di luar ni, maknanya ada tempat carit ke masalah lain pada tempat jahit. Tidak menegahkan air masalah. Contohnya kalau sekarang tu kita katanya sebelah dalam tu dia pakai moza yang itulah, yang ada jual kat Tanah Arab tu. Dia pakai moza tu. Lepas tu di luar ni dia pakai kasut sekarang lah. Kasut sekarang tu buatan daripada kain. Yang buatan daripada kain. Maka kita katanya yang sebelah dalam tu moza betul lah. Cukup syarat untuk nak boleh sapu lah. Lepas tu yang sebelah luar ni kasut yang dibuat daripada kain. Macam sekarang. Maka yang sebelah luar ni tak layak bagi nak sapu, hanya yang sebelah bawah tu yang layak, yang patut bagi sapu. Itu mana yang patut yang di bawah, mana lapisan khuf yang sebelah bawah tu, sebelah dalam tu, patut bagi sapu atasnya, atas yang bawah. Maka jika ia tiada memadai menyapu yang di atas. Maka jika ada dia moza tu tiada memadai sapu menyapu yang di atas. Kalau sebelah atas tu kita katanya buatan daripada kain. Tak bolehlah kita nak sapu sebab berjerat air. Kalau kita air tidak, sebab dia tidak menegahkan masuk air ke kaki. Jadi mana khuf yang boleh kita nak sapu tu khuf yang sebelah dalam. Makna yang sebelah luar tu tak layak. Maka apabila kita pakai dua lapis tu, maka jadi yang sebelah luar ni kain, yang sebelah dalam tu kulit. Mana sebelah dalam itulah yang memadai untuk nak sapu, yang sebelah luar ni tidak memadai untuk nak sapu. Katanya tiada memadai menyapu yang di atas. Maknanya macam kata Sani, yang sebelah luar, sebelah atas, sebelah luar tu tidak memadai untuk nak sapu. Hanya yang sebelah bawah, sebelah dalam itulah yang layak, yang patut bagi sapu, yang boleh nak sapu. Maka apabila pakai dua lapis tu, macam mana kita nak sapu yang bawah? Macam mana kita nak sapu yang bawah kalau kita tak buang yang luar? Maka sekiranya kalau kita sapu,
Apabila kita nak sapuh tu, mesti dah sapuh pada yang luar. Pada yang luar, padahal yang luar tu tidak memadai untuk sapuh. Tapi kita nak sapuh betul kepada yang dalam tu tak boleh lah sebab dia dua lapis. Mesti juga kena sapuh yang di luar. Tetapi yang di luar ni tak memadai. Maka dia katanya, jika ia qasad menyapu moza yang di bawahnya. Jadi dia sapuh yang di atas. Tapi tuju dia tuju kepada yang sebelah dalam, sebelah bawah. Ha. Atau dikosadkan kedua-duanya. Dia sapuh tu kosad nak sapuh sebelah atas, nak sapuh juga sebelah bawah. Tapi perbuatan sapuh dia tu sapuh di atas sajalah. Tapi dia kosad nak sapuh kedua. Atau tiada kosad sesuatu. Tidak kosad sesuatu mana tak tuju kepada yang bawah. Dia sapuh tak ada tuju kosad nak sapuh yang bawah dan yang atas. Dengan tak ada tuju. Maknanya dia sapuh-sapuh lah. Tak ada kosad yang bawah, tak ada kosad yang atas. Maka masalah itu memadai. Maknanya sah. Sapuhan dia tu sah. Kalau nak bandingnya begini. Kalau nak bandingnya begini. Kita pakai kufiah. Kita pakai kufiah. Lepas pada ambil wuduk. Pada masa ambil wuduk, kita orang pakai kufiah. Lepas tu, selepas pada basuh tangan. Selepas pada basuh tangan, kita nak sapuh kepala pula kan. Lepas pada basuh tangan, lepas pada basuh dua belah tangan tu, kita nak sapuh kepala. Lepas tu kita pakai kepiahnya begini. Pakai kepiah. Lepas tu kita sapuh di atas kepiah, memadai ke tidak? Begitu. Memadai ke tidak, kita sapuh di atas kepiah. Maka tengok di sini sama. Dia katanya, jika sampai sapuh yang di atas sampai ke bawah. Situ ya. Jadi maknanya kita pakai kepiah begini. Kita ambil air, tuangkan di atas kepiah. Tapi kepiah ni kalau tebal tak sampai ke rambut kan. Tapi kalau kita ambil air, kita tuang di atas kepiah. Lepas tu air berjerat melalui kepiah kain kita ni turun kepada rambut atau kulit kepala. Begitu. Tapi kalau kita pakai kepiah ni dia tebal juga. Kita basahkan jari kita, letak saja gini, maka basah di kepiah saja, tak basah di rambut, di kulit kepala, di rambut atau di kulit kepala, maka itu tak memadai. Maka itu tak memadai, dah tak memadai begitu. Jadi, tetapi kalau kita pakai kufiah, tapi sapu di atas kufiah memang tak boleh sebab dia bukan kepala kita, bukan rambut kepala kita. Maka kalau kita sapu di atas kepala, katanya kufiah kita ni nipis. Macam kainnya begini saja. Kain nipis macam bukan tebal biasanya kufiah tu tebal. Lepas tu kita katanya kain kufiah kita tu nipis macam apa dia? Macam kain baju begini, biasanya begini. Lepas tu kita sapuh di atas kufiah, basah di kufiah, basah sampai ke rambut. Artinya kalau tak ada rambut pun sampai ke kulit kepala. Maka memadai ke tidak sapuh di atas kufiah tu? Maka tengok kalau kita qasad nak sapuh kepiah saja, maka tak memadai. Walaupun basah sampai ke rambut, tapi kita qasadnya nak sapuh kepiah saja, maka tak memadai walaupun basah di kepiah saja walaupun kita qasad nak sapuh rambut sekalipun. Tetapi basah tu tak tak sampai ke bawah.
Begitu ya. Kalau basah tu kalau basah tu tak sampai ke bawah, maka tak memadai. Walaupun kita kosak nak sapu yang sebelah bawah kepiah ialah rambut sekalipun, tapi air basahan sapu tu tak sampai, maka tak memadai. Satu, tak memadai kalau tak sampai. Walaupun kosak nak sapu rambut, sapu di kepiah tapi tuju ke rambut, tapi air tak sampai, maka tak memadai. Tetapi kalau sampai, kepiah kitanya nipis, artinya kita tuang di atas kepiah basah tu sampai ke rambut. Lagi pulanya, kita kosak nak sapu rambut. Basahkan kepiah tapi tuju ke rambut. Nak bagi basah rambut. Lepas tu air pun ada sampai ke rambut. Memadai ke tidak? Jawabnya memadai. Sebab kita tuju kepada rambut. Tak tuju kepada kepiah. Yang keduanya, saat ini tuju pada rambut saja. Yang keduanya, kita tuju kepada kedua-dua. Sapu kepiah, air sampai ke rambut. Lepas tu tuju kita sapu tu, kita kosak, kita tuju kepada kepiah dan kepada rambut. Mana ada kosak nak sapu rambut jugalah. Maka memadai. Artinya tak kosak mana-mana. Tak ada tuju kepada kepiah saja, tidak tuju kepada rambut saja, tak tuju kepada kedua juga. Tapi apabila kita sapu di atas kepiah tu, air sampai kepada rambut, maka memadai. Begitu. Tetapi kalau tak tuju pada rambut, walaupun sampai air basah kepada rambut, tak mandai juga. Artinya kalau sampai tapi tuju kepada kufiah saja, tak memadai juga. Maka macam itulah. Jadi seolah kita katanya bandingnya khuf yang sebelah luar tu macam kufiah. Khuf yang sebelah dalam, moza yang sebelah dalam tu macam rambut. Begitu. Jelas tengok dia katanya bahkan jika sampai sapu mana basahan sapu tu lah. Basahan sapu tu sampai bahkan jika sampai sapu yang di atas sampai ke bawah. Kita sapu yang atas bergerak sampai ke bawah. Jadi mana kita kalau macam kasut kain tu, kita banyak sikit air tu, kita basahkan tangan kita bagi banyak, kita sapu yang atas, yang kain ni, yang sebelah atas yang kain bergerak masuk sampai ke bawah. Sampai ke bawah tu, pada tempat jahitnya, melalui tempat-tempat jahit yang ada sebelah luar ni, artinya kasut sebelah luar ni, kain, dia bergerak masuk ke bawah lah. Nascaya memadai. Kalau sampai ke bawah, sampai mengikut jahitan dia ke, atau sebab kain ke, katalah, atau sampai mengikut lubang-lubang yang carit, katalah, tapi sampai ke bawah. Basahan tu sampai ke lapisan bawah. Memadai maknanya sapu tu sah. Tapi kata sah tu jika qasad menyapu moza yang di bawah. Mana qasad nak sapu. Sentuh atas tapi tuju ke bawah. Tuju mana sentuh sapuhan tu pada khuh yang atas. Macam kepiah tadi. Tapi kita tuju kepada yang bawah. Ialah yang banding tadi itu ialah rambut. Jadi tuju pada yang bawah. Kalau tadi itu tuju pada rambut saja. Atau dikosat kedua-dua. Nak sapu atas, nak sapu bawah. Maknanya kalau kepala tadi sapu kepiah juga sapu rambut. Atau tiada kosat sewaktu. Maka memadalah. Memada maknanya sapu tu sah. Terus boleh solat. Begitu. Maka tiada, ni lain pula. Maka tiada memadai jika qasad
yang di atas jua. Macam kita sapu kosaknya, sapu di kepia, kosak nak sapu kepia saja. Tak ada kosak nak sapu rambut. Walaupun air itu berjerat sampai ke rambut sekalipun tak memadai. Maka di sini pun kalau kita sapu sebelah atas, walaupun berjerat basahan tu sampai kepada yang sebelah bawah, tapi dengan sebab kita tuju pada yang atas saja, maka tak memadai. Maknanya tak memadai, mesti kena, tidak pun kita buang yang sebelah atas dan saja, lepas tu kita sapu sebelah dalam, tidak pun basuh kaki lah. Gitu. Dan keluar dengan kata moza yang di bawah itu yang patut bagi menyapu. Jika ada moza yang di bawah itu tiada patut sebab dhaifnya, maka tiada mengapa, kerana adalah ia ketika itu seperti hukum lapisnya yang di luar jua. Tiada memudaratkan dia. Macam kita pakai stukin. Kita pakai stukin, lepas tu kita pakai pula khuf. Pakai dua moza. Maknanya stukin tu walaupun dipakai di kaki juga, tetapi tak layak nak basuh kan. Tak layak kita nak sapu. Maknanya sebelah dalam tu tidak layak untuk nak sapu. Yang luar ni, yang ada kat luar ni lah, lapisan luar ni lah, yang layak untuk nak sapu. Kalau rupa begitu macam mana? Yang tadi kita cakap pasal yang dalam tu layak, yang di luar tak layak. Tapi kalau begini, sebalik dengan tadi, kalaulah sebelah luar ni, ini yang layak. Yang sebelah dalam tu tak layak. Seperti kita pakai stukin, lepas tu kita pakai dua moza. Jadi maknanya dua moza tak rapat dengan kulit kaki. Bahkan dua moza tu rapat dengan stukin tu rapat dengan kulit kaki. Kalau begitu macam mana? Jadi maknanya yang stukin kita tak kira dengan dia lah. Stukin tu kita tak tiba dengan dia. Sebab dia tak layak. Kita kira yang khuf yang ada kat luar ni lah. Macam biasanya sekarang tu kalau kita pakai kasut, kita pakai kasut tu kita pakai stukin, gitu. Dan keluar dengan kata moza yang di bawah itu patut bagi menyapu. Keluar jika ada moza yang di bawah itu tiada patut sebab dhaif, tak kukuh, tak kuat. Macam stukin. Maka tiada mengapa, jadi tiada mengapa sapu di atas. Walaupun tak berjerat masuk ke bawah sekalipun, tak mengapa. Sebab kita kira yang luar ni lah yang sebenarnya. Maka tiada mengapa, kerana adalah ia ketika itu, ketika yang bawah itu tidak patut, seperti hukum lapisnya yang di luar. Jadi maknanya pada hukumnya seolah kata stukin tu seolah kata khuf di luar juga. Jadi seolah katanya satu bahagian daripada kasut yang kasut khuf yang kita pakai kat luar ni. Jadi tak kira kata ada satu benda lagi pula tu tak. Seolah katanya khuf dengan stukin tu seolah kata satu benda. Seolah kata lapisan sebelah dalam. Begitu. Tiada memudaratkan dia. Itu tak mudarat. Mana kita sapu sebelah luar saja cukup dah untuk nak salat. Boleh dah. Abina, masalah syarat dia. Dan perceraian menyapu khuf dengan membasuh dua kaki pada wuduk. Pertama, pada binasa menyapu dua moza dengan kedatangan janabah kerana dhaifnya.
bersalahan pada membasuh dua kaki, tiada binasakan dia dengan janabah. Hmm. Dia katanya dan perceraian. Mana perbezaan dah. Perceraian yakni perbezaan. Menyapu khuf dengan membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki pada wudu. Ya. Dan perceraian menyapu khuf, perceraian menyapu khuf dengan membasuh dua kaki pada wudu. Perceraian dianya sekali lagi, dan perceraian menyapu khuf dengan membasuh dua kaki pada wudu. Pertama, pada binasa menyapu dua moza, pada binasa menyapu dua-dua moza dengan kedatangan janabah. Kerana dhaifnya bersalahan membasuh dua kaki, tiada binasakan dia dengan janabah. Yang pertama tu apa maksud? Hmm. Ya.
Nampaknya nanti kita kena setakat ni dulu, nanti saya tengok lain. Maka untuk hari ni kita akhir di situ dulu. Nanti nak ulang, nak tengok bagi jelas pada masalah pada wuduk pertama macam mana bahasa kita Arab tu, apa macam mana cakapan bahasa Arab. Dan perceraian menyapu khuf dengan membasuh dua kaki pada wuduk pertama. Pada binasa menyapu dua-dua moza dengan kedatangan janabah. Kerana dhaifnya bersalahan membasuh dua kaki tiada membinasakan dia dengan janabah. Dia masalah wajib, masalah keluar mandi itu dia tidak membatalkan wuduk. Masalah tu nanti kita ulang balik. Masalah kalau seorang tu dia keluar mandi dengan tidak jimuk, dengan tidak sentuh kemaluan, seperti dia pandang kepada benda yang dia ingin syahwah sehingga keluar mandi. Dalam masa tu dia ada wuduk. Jadi mana di situ dia wajib kena mandi, tidak wajib ambil wuduk. Sebab keluar mandi saja, bukan dengan jimuk, bukan dengan sentuh kemaluan, maka situ mewajibkan mandi saja, tak mewajibkan wuduk. Sebab dia wuduk tak batal. Nanti kita, sebab panjang uraiannya, nanti kita sambung lain kali. Dan perceraian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi